Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Sufardi dan juga rakan-rakan sekalian. Kami sekumpulan pada hari ini ingin membentangkan mengenai dengan topik 10 yang bertajuk evolution ataupun dalam bahasa Melayunya penilaian. Penilaian pekerja atau kaki tangan. Penilaian staf membolehkan mengukur prestasi pekerja, kecakapan profesional mereka, high perniagaan dan pribadi, dan potensi dalam kaitannya dengan tujuan strategik syarikat. Staf penilaian selalu hadir di syarikat. Setiap pengurus mendedahkan pendapatnya tentang prestasi bawahannya. Jika dibangunkan dan dilakukan dengan betul, penilaian kaki tangan adalah alat yang berkesan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam prestasi kaki tangan. Penyusunan rancangan pembangunan profesional, membina budaya syarikat yang terbuka dan hubungan berdasarkan kepercayaan dengan pengurus. Meningkatkan keuntungan perniagaan melalui kaki tangan pengurus yang lebih baik. Antara manfaat penilaian kaki tangan syarikat, yang pertama kemungkinan untuk mengikut prestasi pekerja, tahap pengetahuan dan kemahiran perniagaan dan kualiti pribadi. Seterusnya, kemungkinan untuk putaran kaki tangan dan dapat membentuk kolam HR. Yang akhir sekali, sebuah asas untuk membangunkan motivasi kaki tangan, pembangunan dan sistem latihan. Antara manfaat penilaian kaki tangan pekerja, yang pertama, tempat dan peranan masing-masing pekerja ditentukan. Seterusnya, pemahaman yang jelas mengenai tugas, kriteria, kejayaan, dan imbuhan berasaskan prestasi. Yang ketiga, berkemungkinan untuk menerima maklum balas daripada pengurus. Dan akhir sekali, berkemungkinan untuk rancangan pembangunan lebih banyak dan menilai peluang kerjaya pertumbuhan. Tahapan proyek penilaian kaki tangan atau pekerja. Sebuah proyek penilaian kaki tangan meliputi tahapan seperti berikut. Fungsional analisis syarikat, jenis usaha, tahap pembangunan, proses perniagaan utama, tujuan strategik dan taktikal, keuntungan, sistem pengurusan. 2. Analisis sistem penilaian yang sedia ada. 3. Mengembangkan prinsip-prinsip koprat penilaian kaki tangan. 4. Memilih kaedah untuk penilaian kaki tangan di suatu syarikat. 5. Menyediakan package dokumen penilaian kaki tangan. 6. Staf yang tepat penilaian. 7. Menulis laporan pendapat pada setiap pekerja dinilai atau kelompok. 8. Cadangan pada pengurusan pekerja yang lulus penilaian. Seterusnya, penilaian program. Menurut Taylor 1950, penilaian adalah satu proses menentukan sejauh manakah objektif sesuatu program dapat dicapai. Bagi Alkins 1969 dan Cronchbass 1963, serta Staffelbeam 1971, penilaian adalah proses pengumpulan maklumat untuk membuat keputusan. Manakala Suchman 1967 pula menyatakan bahwa penilaian adalah suatu usaha untuk mengenal pasti sama ada sesuatu program berjaya mencapai matlamat atau objektifnya. Apakah itu penilaian program? Pertama sekali, penilaian program itu adalah satu program di mana kita dapat melihat kebaikan dan kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Kedua, menambah baik sesuatu program. Ketiga, mengumpul data. Dan yang keempat, kaedah pengumpulan data seperti temu bual, soal selidik, senarai semak, analisis, dokumen, dan juga pemerhatian. Dan yang kelima adalah kemahiran dalam membina instrumen yang sesuai. Dan yang terakhir dan keenam adalah model penilaian program serta justifikasi pemilihan sesuatu model penilaian. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai dengan perbandingan jenis penilaian program. Terdapat dua jenis penilaian program. Yang pertama adalah penilaian formatif. Kedua,
adalah penilaian sumatif. Perbandingan yang boleh dilakukan adalah dari segi tujuan, kegunaan, penilaian, dan juga pengguna. Untuk tujuan, penilaian formatif dapat menentukan nilai atau kualiti, manakala penilaian sumatif pula dapat menentukan nilai dan kualiti juga. Kedua, kegunaan. Dari segi kegunaan, penilaian sumatif dapat menambah baik program, manakala penilaian sumatif dapat membuat keputusan terhadap masa depan program ataupun pengubahsuaian. Yang ketiga, penilai. Dari segi penilaian formatif, keutamaan adalah penilai-penilai dalaman dan dibantu oleh penilai-penilai luaran. Namun berbeza pula dengan penilaian sumatif, di mana kebiasaannya penilai luaran dibantu oleh penilai dalaman. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi pengguna. Untuk penilaian formatif, pengguna adalah pengurus program dan juga staf-staf, manakala penilaian sumatif pula adalah dari segi pentadbir, pembuat dasar, bakal pelanggan, ataupun agensi pembiaya. Model penilaian program. Model penilaian program Taylor 1950, model ini merupakan salah satu model penilaian terawal yang berasaskan matlamat sesuatu program atau aktiviti. Beliau mempercayai bahwa langkah terawal dalam penilaian adalah dengan menentukan kejelasan program atau matlamat aktiviti. Manakala model penilaian CIPP 1986, pendekatan CIPP pula dikemukakan oleh Stuffer-Beam 1973. CIPP ini merupakan pendekatan penilaian yang berasaskan sistem. Model penilaian Kirkpatrick 1959, bagi Kirkpatrick, pengukuran reaksi adalah penting dan mudah untuk dilakukan. Dengan adanya penilaian reaksi, data-data nyata dapat dikumpulkan untuk mengetahui reaksi peserta. Rumusan penilaian program. Penilaian merupakan aktiviti penting yang semestinya dilaksanakan oleh setiap organisasi yang melaksanakan sebarang jenis program atau aktiviti. Penilaian program yang dibuat mampu mengenal pasti kelemahan dan kekuatan program tersebut. Kelemahan dapat diperbetulkan dan kekuatan dapat ditambah baik dalam menentukan kelangsungan sesuatu program. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai dengan penilaian keluarga berkeperluan. Jadi kita semua sudah sedia maklum bahwa ibu bapa merupakan orang yang pertama dalam mendidik anak-anak mereka sebelum menghantar mereka masuk ke dalam sebuah tadika ataupun taska. Penglibatan ibu bapa mempunyai kesan positif kepada kanak-kanak, guru, dan juga ibu bapa itu sendiri. Kita masuk pula kepada teknik pembelajaran yang terdapat dalam carta ini. Jadi, teknik pembelajaran ini digunakan oleh guru atau pengasuh ke atas ibu bapa agar mereka turut terlibat sama dalam segala aktiviti ataupun perkembangan yang kanak-kanak itu alami. Jadi, pertama sekali, menemu duga ibu bapa berkaitan dengan penglibatan anak-anak dalam segala aktiviti. Yang kedua, ibu bapa dan pihak sekolah bekerja sama dalam menjalankan sesuatu proyek untuk anak-anak. Dan yang ketiga, mengambil kira faktor sejarah kanak-kanak sama ada dari kecil ataupun pada umur sekarang. Dan yang keempat adalah mengenai dengan ibu bapa memahami laporan kanak-kanak dalam bentuk kenyataan berskala. Seterusnya kita akan masuk kepada perbezaan keluarga. Perbezaan keluarga ini terdiri daripada latar belakang. Latar belakang yang dianggap penting ialah personaliti ibu bapa, persekitaran sosial kanak-kanak, taraf sosioekonomi, amalan dan budaya, serta kitaran hidup keluarga. Yang kedua adalah dari segi faktor baka. Ketiga,
faktor kesehatan dan juga fisikal. Dan yang keempat adalah kurang zat pemakanan. Kelima adalah mengenai dengan ibu bapa yang merupakan sumber maklumat kepada pusat pembelajaran kanak-kanak. Seterusnya kita akan masuk kepada tahap kesehatan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Terdapat 3 penyakit yang akan dinilai, yaitu pertama, penyakit kronik, kedua, kecederaan, dan ketiga adalah kesehatan. Isu-isu budaya yang sering dibangkitkan adalah guru dapat mempelajari bahasa dan keluarga kanak-kanak. Kedua, guru dapat mengetahui pelbagai budaya yang diamalkan oleh keluarga kanak-kanak itu sendiri. Seterusnya adalah tren dan isu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama adalah tren berkaitan dengan keluarga. Pemilihan prasekolah, di mana ibu bapak akan memikirkan sekolah yang berkualiti untuk kanak-kanak mereka. Dan seterusnya adalah percayaan masyarakat, yaitu cost benefit, di mana masyarakat akan memikirkan sekolah ataupun tadika yang mereka pilih itu memberi impak kepada kanak-kanak mereka. Persoalan mereka akan mengurangkan perlakuan kanak-kanak terhadap amalan negatif, anti-sosial. Dan yang seterusnya adalah tren jaringan sosial, harapan ibu bapak, di mana kanak-kanak akan bergaul dengan orang sekeliling mereka dengan mengambil berat tentang orang sekeliling mereka. Terakhir adalah yaitu perkembangan yang berlaku adalah mengikut peredaran massa ataupun persekitaran infrastruktur kanak-kanak. Isu dalam pendidikan awal kanak-kanak yang pertama ialah isu kelayakan guru taska maupun tadika, di mana berlakunya banyak kes penderaan kanak-kanak dan bayi. Maksud guru tidak mempunyai kelayakan ialah guru tidak mempunyai lesen atau sijil diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. Isu yang kedua ialah isu keselamatan. Seperti yang sudah sedia maklum, kawasan persekitaran dan permainan yang terdapat di tadika haruslah selamat untuk kanak-kanak. Ini merupakan aspek utama yang perlu dititik beratkan di tadika ataupun taska. Ciri-ciri taska yang tidak selamat adalah seperti penyediaan meja bucu yang tajam, lantai yang licin dan kawasan tadika yang tidak berpagar. Isu yang terakhir ialah isu kesihatan. Seperti yang kita tahu, kesihatan amat penting dalam kehidupan seharian. Oleh itu, sebagai seorang pengasuh maupun pendidik, mereka haruslah peka dalam menyediakan sajian untuk kanak-kanak. Makanan hendaklah bersih dan guru atau pengasuh harus mencuci tangan semasa menyediakan bahan makanan untuk kanak-kanak. Di samping itu, guru atau pengasuh dikehendaki untuk mematuhi etika pemakaian ketika di dapur. Itu saja daripada kumpulan kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.